Okey, selamat datang Ali. Okey, baik. Okey, kita akan mula dengan soalan nombor 5. Okey, soalan nombor 5 ni adalah jadual ni menunjukkan indeks harga dan pemberat bagi 4 bahan makanan pada tahun 2000 dengan menggunakan tahun 1995 sebagai tahun asas ya. Jadi maknanya tahun asasnya adalah 1995. Okey, baik. Biasanya dia akan tulis pakai 100 ke bawah Okey, maksudnya indeksnya ada beratus yang akan jadi 100 Tahun asasnya biasanya tahun indeksnya kita akan letaknya 100. Okey, jadi okey, kat sini dia melibatkan 4 item makanan ada 4 ayam, ikan, daging dan udang. Okey, dengan indeks harga yang berbeza. Ini adalah indeks harga ni adalah menunjukkan indeks harga untuk 2000 berasaskan berbanding dengan 1995. Jadi kita akan tulis pakai 00/95 Okey, tahun semasa biasa kita letak di atas dan asasnya tahun yang dibandingkan tu kita letak ke bawah. Okey, jadi untuk ayam ni indeks harganya adalah 123. Okey, di mana 123 bermakna dia dah meningkat sebanyak 23% Okey, pada tahun 2000 Okey, berbanding dengan tahun 1995 untuk ayam. Okey, kalau untuk ikan pula 115 ini menunjukkan peningkatan harga, kenaikan harga sebanyak 50%. Okey, pada tahun 2000 berasaskan 1995. Okey, untuk daging 138. Okey, maka dia dah meningkat sebanyak 38% dan akhir sekali adalah udang. 148 menunjukkan dia dah meningkat sebanyak 48%. Jadi kalau kita tengok pada jadual ni, statistik ni menunjukkan bahawa udang tu meningkat paling banyak lah. Okey, kesemua item ni adalah meningkat harga untuk setiap item ni meningkat. Okey. Lepas tu kat sebelahnya adalah pemberat Okey, pemberat yang diberi adalah 7P5 dan 3. Okey, untuk setiap item ni. Okey, untuk indeks perubahan. Okey, indeks perubahan dia dah bagi pada soalan ni. Indeks perubahan bagi makanan ni pada tahun 2000 berasaskan tahun 1995 adalah 128.5. Hidungkan nilai P. Okey, di mana indeks perubahan dah diberi. Indeks apa yang dimasukkan dengan indeks perubahan? Indeks perubahan adalah indeks burata untuk setiap item ni. Maksudnya dia ambillah semua item ni, lepas tu dia taruh dan tambahkan, dia bahagikan sama rata. Okey, jadi dia mendapat indeks perubahannya iaitu dengan simbol I bar adalah sama dengan 128.5 pada tahun 2000 berasaskan 95. Okey, jadi kalau untuk indeks perubahan maka kita kena menggunakan rumus indeks perubahan. Okey, jadi inilah rumusnya untuk indeks perubahan. Indeks perubahan adalah sama dengan jumlah bagi pemberat kali dengan indeks bahagi dengan jumlah bagi dengan jumlah pemberat. Okey, bahagi dengan jumlah pemberat Okey, jadi di mana pemberat tu boleh diwakili dalam bentuk. Ini adalah dalam bentuk nisbah Okey, ini adalah dalam bentuk nisbah di mana dia juga boleh diwakili dalam bentuk beratus, boleh diwakili dalam bentuk darjah Okey, kalau beratusnya adalah dia mesti jumlah beratus mesti 100%. Maksudnya kalau dia bagi 4 item ni, ke 4 item ni bila kita tambahkan mesti sama dengan beratus. Okey, masih sama dengan 100%. Kalau dia menggunakan darjah, darjahnya maksudnya dia pakai sudut Dia sudut yang biasa dia akan lukis dalam carta pi. Dia akan buat satu bulatan, lepas tu dia buat partition. Okey, lepas tu dia akan bagilah satu partition tu, dia punya sudutnya. Okey, di mana jumlah sudut untuk darjah ni dalam carta pi tu mesti sama dengan 360. Okey, dan juga kadang-kadang dia akan bagikan dalam bentuk carta pi. Okey, nanti kita akan tengok satu persatu
Okey, baik. Okey, apa yang awak kena faham dengan indeks perubahan ni adalah, okey, sebenarnya indeks perubahan ni dia ada rumusnya, dia punya formula. Okey, ini adalah formula untuk indeks perubahan. Okey, di mana indeks perubahan, rumusnya adalah summation of weightage darab dengan indeks bahagi dengan summation of weightage. Okey, di mana weightage adalah pemberat, I adalah indeks. Okey, kadang-kadang dia akan tampak tengok pada bukunya, ada bukunya dia akan tandakan N dekat setiap item ni. Dia akan tandakan satu simbol N. Okey, jadi kenapa dia akan tandakan N ni? Sebab N tu adalah mewakili bilangan item awak. Okey, ada berapa item? Bila kalau dia ada 4 item, bermaksudnya mesti ada 4 pasangan. Dia semua ni mesti ada 4. Okey, jadi contohnya, kalau N dia adalah 4, bermakna dia akan jadikan TPU darab dengan I. Okey, untuk item yang pertama, ayam, tanpa dengan TPU 2, I2. Iaitu bermakna pemberat untuk ikan, untuk item yang kedua, darab dengan pemberatnya, tanpa dengan adalah dalam 4, kalau awak kena buat 4 lah. Kena buat 4 pasangan lah. Jadi darab dengan tambah dengan TPU3 darab dengan indeks 3 dan tambah dengan TPU4 darab dengan indeks 4. Okey, jadi bahagikan dengan jumlah pemberat. Kalau jumlah pemberat ni masa satu item je. Okey, satu sebutan pemberat. Jadi awak kena jumlahkan lah. Kalau ada N tu ada 4, maksudnya awak kena jumlahlah pemberat untuk ke 4 item tu. Dia akan jadi TPU1 tambah dengan TPU2 tambah dengan TPU3 dan tambah dengan TPU4. Okey, jadi inilah formulanya untuk indeks perubahan. Okey, jadi okey. Jadi di mana kalau tengok pada soalannya, okey, jadi ini adalah indeks. Okey, di mana yang sebelah ni adalah pemberatnya. Okey, jadi ambillah setiap kita darabkan. Okey, jadi pemberat kali dengan indeks atau indeks kali pemberat sama je. Okey, jadi 123 darab dengan 7 tambah dengan untuk yang kedua, pasangan kedua adalah 115 kali dengan P tambah dengan 138 kali dengan 5 tambah dengan 148 kali dengan 3. Okey, bahagikan dengan jumlah pemberat. Okey, jumlah pemberat, masa pemberat ni kita gabungkan semua. Okey, 7 tambah P tambah 5 tambah 3. Okey, akhirnya apakah indeks perubahan diberi? Dia dah bagi 128.5. Maka kita samakan dengan 128.5. Okey, samakan ke depan, ke belakang sama je, boleh je. Okey. Jadi saya letaknya kat belakang ya. 128.5. Okey, bila awak buat sama dengan dekat belakang tu, maksudnya depan tu tak ada boleh letak sama dengan lah. Yang ni kena buang lah. Okey, jadi itulah dia. Okey, lepas tu selesaikan. Okey, selesaikan semua ni. Maka ia akan dapat bila selesaikan dia akan dapat 1995 tambah 115P sama dengan okey, baik. 128.5 bahagi dengan ini, bagi dengan P tambah 15 ya. Okey. Lepas tu, taruhkan, naikkan. Ini dah ada masalah lah. Ini boleh selesaikan. Tambah dengan 1927.5. Okey, lepas tu ini dah boleh selesaikan. Awak selesaikan akhirnya dapat P sama dengan 5. Okey, jadi ini P tu adalah menunjukkan nilai pemberat untuk ikan. Jadi biasanya pemberat tu ni jawapannya
biasalah adalah dalam bentuk nombor bulat, integer. Jawapan untuk pemberat biasanya adalah nombor integer. Kalau sekiranya kalau you dapat jawapan dalam bentuk negatif ataupun dalam titik perpuluhan, okey, berkemungkinan besar jawapan awak adalah salah. Okey, untuk yang pemberat, pemberatnya biasanya adalah nombor integer. Okey, baik. Itu adalah untuk soalan nombor jawapan untuk soalan nombor 5. Okey, kita akan teruskan dengan soalan nombor 6 pula. Soalan nombor 6. Okey, soalan nombor 6 ni sama je lah sebenarnya. Okey, dia dah cuma bagi 3 item tu. Okey, atas indeks, bawahnya pemberat. Okey, dan juga indeks perubahan dah diberi. Okey, jadi pada mulanya biasanya kita akan highlightkan lah. Kita highlightkan maklumat data-data yang diberi pada soalan tu. Guna highlight pen Kita highlightkan. Okey. Jadi dia soalannya adalah dia nak carikan nilai M. Nak carikan nilai M ya. Jadi kita kena pakai rumus indeks perubahan. Okey, indeks perubahan adalah sama dengan indeks kali dengan pemberat 120 kali dengan 2 tambah dengan 105 kali dengan M tambah dengan 109 kali dengan M tambah 109 kali dengan M tambah 2. Okey, bahagikan dengan jumlah pemberat. Pemberat tu tambahkan 2 tambah M tambah dengan M tambah 2 samakan dengan 110. Okey, jadi ni lepas tu atas tu selesaikan yang mana yang perlu ketikkan, lepas tu 109 tu masukkan. Okey, ni tak payah saya nak terangkan satu persatu. Lepas tu dapat sahabat dah selesaikan semua, maka awak akan dapat 240 tambah dengan 105M tambah dengan ini awak 109M tambah dengan 109 kali 2 218. Okey, bahagi dengan 2M tambah 4 sama dengan 100. 2M tambah 4 naikkan. Okey, 105M tambah dengan 109M maka dapatlah 214M ya. Tambah dengan 240 tambah dengan 218 dapatlah 458 sama dengan 110 kali dengan 2M tambah 4. Jadi terus akan dapat 220M tambah dengan 440 ya. Okey, lepas tu pindahkan, selesaikan, maka M tu dapatlah sama dengan 3. Okey, jadi di mana M tu adalah 3 ya. Jadi kalau M3 bermakna M tu ada nisbahnya adalah 3. Okey, dan juga kat sini adalah 3 tambah 2, nisbahnya akan jadi 5. Okey, baik. Itulah jawapannya untuk soalan nombor 5 ya. Nombor 6. Okey. Rasanya ini memang senang, tak ada masalah. Maka kita akan terus kepada soalan SPM ya. Okey, barulah kita saya akan ajarlah macam mana kita selesaikan soalan SPM. Okey, saya akan ambil soalan 2 Okey, soalan 2 iaitu SPM 2005. Ini ada soalan yang sebenar. Soalan SPM sebenar 2005. Okey, maka inilah bentuknya. Okey, jadi pada soalannya biasanya dia akan bagikan kepada 4 atau 3 atau 4 soalan ya. Okey, dia akan bagikan kepada 3 ataupun 4 anak soalan. Okey, jadi kalau tengok pada jadual ni, ini adalah jadual ni menunjukkan harga untuk bahan 4 jenis bahan tu pada tahun 2003 dengan 2004 Okey, jadi biasanya 2003 ni akan dijadikan tahun asas. Okey, tahun yang nak dibandingkan.
maka tahun asal so dia letaknya sebagai 100%, 100%. Okey, 2003 tu kita akan jadikan sebagai benchmark. Okey, pada tahun 2014, apa terjadi dengan harganya? Adakah dia naik ataupun dah turun? Okey, jadi macam mana dengan dia punya indeks? Jadi bila kita tengok pada indeks ni, kita dah boleh nampaklah dia punya perubahan harga tu. Okey, kalau dia adalah lebih daripada 100, indeks tu melebihi 100 bermaknanya harganya adalah meningkat. Meningkat. Okey, yang bawah ni 150 pun maksudnya dia dah meningkat sebanyak 5%. Okey, pada tahun 2003 sehingga 2004, dia dah meningkat sebanyak 50%. 50% maksudnya kalau 40 kalau dia harga asalnya 40 sen. 40 sen. Kalau 50% tu berapa? 50% dia adalah bersamaan dengan 20 sen. Okey, maksudnya dia dah meningkat sebanyak 20 sen bertambah sebanyak 20 sen. 20 sen tu menunjukkan 50% pada harga asalnya. Jadi itulah sebabnya di akhirnya dia akan jadi 60 sen. Okey. Jadi untuk yang tahun 2000 untuk yang item S tu dia dah nampaknya dia dah kurang daripada 100 bermakna dia berlaku penurunan harga. Okey, dia dah turun sebanyak 20%. Okey, jadi ini adalah indeks harga untuk setiap item. Okey, tapi kalau tengok kat sebelahnya, ini apa ni? Ini adalah carta pie. Carta pie ni adalah pemberat. Carta pie itu adalah pemberat. Pemberat yang diberi dalam dalam bentuk pie dalam carta pie tu, di mana dia dapat bagi dalam bentuk sudut dalam unit sudut. Okey, bila dia bagi dalam unit sudut, tapi masalahnya dia tak bagikan sudut untuk P. Jadi macam mana kita nak carikan P ni? Untuk sudut ni, awak kena ingat jumlah sudut untuk satu bulatan mesti sama dengan 360 darjah. Okey, maka kalau nak carikan sudut untuk P, maka ambillah 360 darjah, tolakkan dengan yang lain. Okey, maka pakai itu adalah sudut untuk P. Okey, jadi itulah soalannya. Okey, kadang-kadang dia akan dia tak bagi satu sudut dah, awak kena cari dah. Okey. Kalau dia bagi peratus, okey, maka kalau bagi peratus, contoh ini adalah Q adalah 20%, A adalah 50%, S adalah 10%. Jadi apakah peratus untuk P? Kalau nak cari peratus, maka jumlah peratusnya mesti sama dengan 100%. Jadi ambillah 100%, tolak dengan yang lain. Sudut yang sudut yang lain maka dapatlah. Okey, sudut untuk peratus untuk P. Okey. Jadi untuk soalan kita tengok pada soalannya dulu Okey, soalan nombor 2. Jadual lapan menunjukkan harga dan indeks harga bagi 4 bahan PQRS yang digunakan untuk membuat sejenis biskut. Di sebelah ni biskut ni adalah sangat penting Okey, highlightkan biskut tu. Okey, tanda kat situ biskut tu adalah produk. Biskut tu adalah hasil daripada keempat-empat jenis bahan ni. Okey, lepas ni sebab dia nak buat produk buat satu biskut. Okey, di mana dia perlukan 4 lamuan ni. Okey, 4 item ni untuk menghasilkan biskut. Okey. Jadi, bahan-bahan yang diperlukan PQRS. Okey, yang ini menunjukkan harganya dan menunjukkan indeks. Okey, jadi untuk soalan A, carikan nilai X, Y dan Z. Okey, di mana X, Y dan Z kita perlu dapati daripada jadual yang di atas. X, Y dan Z. Okey, maka untuk mencarikan di mana untuk mencarikan X X adalah indeks harga untuk bahan P pada tahun 2004 berasaskan 23. Jadi X itu adalah indeks harga indeks harga untuk 2004 berasaskan 2003 Okey, iaitu sama dengan X. Okey, jadi
untuk bahan, untuk soalan 1 bahan P. Okey, indeks harga 2004 berasaskan 2003 sama dengan, okey, bila dia menipukan harga kalau menipukan harga maka satu je formula yang digunakan. Ini je formula yang digunakan. Okey, ini je satu-satu je formula yang melibatkan harga. Okey, indeks harga adalah sama dengan indeks harga pada tahun semasa bahagi dengan harga pada tahun asas darab dengan 100. Okey, jadi inilah formulanya. Okey, maka indeks harga untuk 2004 berasaskan 2003 adalah sama dengan harga pada tahun 2004 berasaskan 2003 kali dengan 100. Okey, jadi sama dengan okey, indeksnya adalah sama dengan X. Okey, harga pada tahun 2004 RM1. RM1 letak di atas dan 80 sen letak di bawah. Darab dengan 100. Okey, jadi ini boleh guna kalkulator, maka akhirnya dapatlah X sama dengan 125. Okey, itu adalah jawapan untuk X ya. Daripada dapat tu, jangan lupa tandakan balik. Okey, nilai X tu pada jadual awak. 125. Okey, jadi dah selesai untuk soalan bahan P. Okey, untuk yang carikan nilai Y pula. Okey, nilai Y ya, untuk bahan Q. Okey, jadi terus kita ambil formula yang sama. Okey, maka kita masukkan terus ya formulanya, iaitu indeks pada harga pada tahun 2004 iaitu Y bahagi dengan harga asasnya, tahun asasnya adalah RM2 kali dengan 100 sama dengan indeksnya 140. Okey, maka di mana indeksnya saya letakkan di belakang, boleh juga, tak ada masalah. Indeksnya boleh letak ke belakang ya. Okey, kenapa? Sebab saya nak carikan Y. Jadi Y tu formula ni saya pindah ke depan. Okey, senang saya nak carikan Y. Okey. Maka Y sama dengan 140. Okey, pindahkan 100 ke sebelah jadi bahagi. Okey, RM2 pindahkan sebelah bahagi jadi darab. Okey, jadilah boleh kita dapatlah jawapan untuk Y. Y adalah sama dengan 2.80 ya. Okey, iaitu sama dengan RM2.80. Okey, sebab Y itu adalah harga. Okey, unit bagi Y adalah harga ya. Jadi harga mesti ambil 2 tempat perpuluhan. Okey, RM ya. Okey, harga mesti 2 tempat perpuluhan ya. Sebab kita boleh baca nilai untuk sen. Okey. Soalan seterusnya adalah okey, mencarikan nilai Z, bahan Z ya. Okey, bahan Z tu sama jugalah. Okey, kosong harga pada tahun 2004 0.4 bahagi dengan banding dengan tahun harga pada tahun asasnya 2003 adalah Z darab dengan 100 sama dengan 80. Okey, jadi macam mana cara kita nak selesaikan soalan ni? Macam mana kita nak pindah? Okey, cara kita nak pindah, kita boleh pindahkan Z ke sebelah dulu. Okey, pindahkan Z ke sebelah, maka dia akan jadi 0.40 kali dengan 100 sama dengan 80 Z. Lepas tu, nak carikan Z, 80 pindahkan. Okey, pindahkan 80, maka akan jadi bahagi ya. Bahagi dengan 80. Okey, maka dapatlah nilai Z. Okey, jadi Z kita adalah 0.50. Okey, sebab Z itu adalah harga juga. Okey, dalam 2 tempat perpuluhan. Okey, jadi itulah nilai X. Cara untuk mencari nilai X, Y dan Z. Okey, jadi kita teruskan kepada bahagian B.
Okey, untuk bahagian B, B1 Hidung indeks kubahan. Indeks kubahan bagi kos biskuit tu pada tahun 2004 berasaskan 2003 untuk membuat biskuit Okey, jadi bila nak carikan indeks kubahan, maka formulanya adalah I bar sama dengan summation bagi W I bahagi dengan summation untuk W. Okey, indeks kubahan maksudnya kita nak cari indeks burata untuk setiap bahan ni. Okey, lepas dah dicampurkan untuk membuatkan biskuit Bila dia nak membuat biskuit tu, maka kita nak cari apakah indeks kubahannya untuk menghasilkan biskuit. Okey. Okey, di mana kalau dia ada 4 item tu maksudnya awak kena buat 4 pasangan lah. Okey, jadi yang pertama kita mula dengan bahan P dulu. Okey, jadi untuk bahan P, dia punya pemberat tu kita buat kat sebelah jadual. Senang kita labelkan, kita buat satu kolom yang baru, masukkan pemberatnya. Okey, untuk bahan P, pemberatnya tidak diberi, tapi kita boleh cari. Okey, untuk bahan P tu, pemberat untuk bahan P adalah sama dengan 360 darjah tolak dengan 120 tolak dengan 100 tolak dengan 60. Okey, maka pemberatnya akan jadi 80 Okey, dengan jadi 80 darjah. Jadi 80 ni adalah nilai pemberat untuk bahan P. Okey, untuk bahan Q 120, untuk bahan R-nya adalah 100, untuk bahan S-nya adalah 60. Okey, jadi inilah nilai pemberat. Okey, jadi kita ambil pemberat ni kali dengan indeksnya. Okey, jadi pemberatnya 80, indeksnya adalah 125. Kalau terbalik pun boleh, indeks kali pemberat pun boleh. Dia sama je. Bila nak taruhkan indeks, taruh dengan pemberat pun boleh. Okey, 125 kali dengan 80 tambah dengan 140 kali dengan 120 tambah dengan 150 kali dengan 100 tambah dengan 80 kali dengan 60. Okey, bahagikan dengan jumlah pemberatnya. Jadi di mana jumlah pemberatnya? Maksudnya jumlah sudut lah. Maka di mana kita dah tahu, kalau dia nak tuliskan 80, okey, bolehlah 80 tambah 120 tambah 100 tambah 60. Ataupun awak tuliskan 360 pun boleh. Okey, sebab jumlahnya mestilah, jumlah sudutnya mesti, jumlah sudut satu bulatan mestilah 360. Okey, inilah jumlah pemberatnya. 360. Okey, maka okey, jadi kita selesaikan ni. Okey, maka akan dapat 4,660 bahagi dengan 360 Okey, jadi dapatlah 129.44. Okey, inilah indeks kubahan bagi 2004 berasaskan 2003. Okey, jangan lupa tuliskan tahun juga sekali pada indeksnya. Okey, pada indeks tu tuliskan tahunnya sekali. Okey, atas tahun semasa, bawahnya tahun asas. Okey, itu sama dengan 129.44. Okey, jadi inilah indeks yang digunakan lepas kita dah gabungkan ke empat bahan ni untuk menghasilkan biskuit. Sebenarnya ini indeks perubahan ni adalah indeks untuk biskuit lepas dia dah hasilkan produk. Okey, ini adalah item untuk setiap bahan dia item P, item Q, item R, item S. Lepas saya gabungkan semua, maka gabungan untuk setiap indeks tu, maka dia akan menghasilkan produk. Produk tu adalah biskuit. Maka inilah indeks perubahan tu merupakan indeks untuk biskuit. Okey, faham Okey, ini adalah indeks untuk biskuit Okey.
Jadi ini adalah sangat penting ya. Okey, untuk soalan C pula. Okey, bukan soalan C ya, soalan B2 ya. B2, kos membuat biskuit itu dijangka, bukan. Seterusnya, hitung kos membuat biskuit itu yang sepadan pada tahun 2003 jika kos membuatnya pada tahun 2004 adalah 2,985. Okey, sepanjang tahun dia membuatkan biskuit tu. Okey, jadi inilah kos untuk sepanjang tahun ya. Okey, kos sepanjang tahun dia membuatkan biskuit tu pada tahun 2004 tu adalah dia menggunakan modelnya adalah 2,985. Jadi apakah kos yang digunakan untuk 2003, tahun 2003? 2004. Kosnya yang digunakan untuk membuat biskuit itu adalah 2,985. Ini untuk membuat biskuit ya. Jadi 2003, berapakah kos yang digunakan? Okey, untuk menghasilkan biskuit. Okey, jadi kalau dia nak mencarikan harga, cuma satu formula sahaja yang digunakan. Iaitu formula yang digunakan adalah satu je, ini je formulanya. Iaitu menggunakan indeks harga. Okey, jadi menggunakan indeks harga. Tapi indeks harga ni, ini untuk indeks untuk setiap item. Item P, item Q, item R, item S. Okey, kalau untuk indeks kupahan pun sebenarnya ini adalah dia juga menggunakan formula indeks harga. Tapi kita cuma ubah sesuai sikit. Dia akan jadi macam ni. Okey, jadi indeks kupahan ni adalah indeks kupahan untuk produk. Indeks harga ni adalah untuk item. Apa boleh salin lah formula ni. Yang atas adalah cari indeks harga untuk setiap item ni. Okey, yang indeks kupahan ni adalah dia lepas dia dah menghasilkan satu produk menggunakan item yang di atas. Okey, maka dia akan menggunakan indeks kupahan. Okey, simbol ni akan jadi I bar. Tapi sama je dia punya formulanya. Formula yang digunakan adalah sama. Okey, maka indeks kupahan ataupun indeks untuk membuat biskuit pada tahun 2004 berasaskan 23 adalah sama dengan harga pada tahun 2004 bahagi dengan harga pada tahun 2003 kali dengan 100. Okey, jadi kalau harga pada tahun 2004 dah diberi 2,985 bahagi dengan harga pada tahun 2003 tidak diberi, maka kita gunakan simbol untuk P03 pun boleh ataupun awak gantilah dengan sebarang simbol yang ada letak X pun boleh. X mewakili harga untuk 2003 kali dengan 100. Okey, jadi indeks, apakah indeks yang digunakan? Indeks digunakan tu adalah indeks kupahan untuk biskuit. Sebab kat sini dia ceritakan biskuit Okey, jadi indeks kupahan untuk biskuit tu adalah 129.44. Okey, 129.44. Okey, lepas tu kita selesaikan soalannya. Jadi bila nak selesaikan, X tu pindahkan ke atas. Okey, jadi 129.44 X sama dengan 2985 kali dengan 100. Masuk 129.44 turunkan ke bawah sebab taraf jadi bagi, maka tinggalkan X sahaja. Maka X sama dengan 2985 kali 100 bahagi dengan 129.44. Maka last kali jawapannya akan jadi 2,306.09. Ini adalah harga pada tahun 2003 untuk membuatkan biskuit
jumlah modal yang digunakan untuk membuat biskuit. Okey. RM2,306.9. Okey, jadi itulah jawapannya. Kalau awak tak tulis unit pun tak apa. Okey, unit kalau tak tulis pun tak apa ya. Tak tulis tak apa. Kalau awak jangan tulis, pastikan unit tu yang tulis adalah betul. Okey, kita akan teruskan kepada bahagian yang terakhir. Bahagian terakhirnya adalah okey, so, okey, bahagian yang terakhir, bahagian C. Kos membuat biskuit tu dijangka. Kalau dia cerita biskuit tu bermakna dia masih bercerita pasal indeks kubahan. Jangan gunakan indeks untuk item. Guna indeks kubahan. Jadi di mana indeks kubahan yang kita dapat tadi adalah 129.44. Okey, ini nak indeks untuk biskuit, untuk hasil. Okey, buatan daripada item tu. Okey, jadi kos membuat biskuit tu dijangka meningkat sebanyak 50%. Okey, meningkat sebanyak 50%. Jadi kita highlightkan 50%. Okey, meningkat pada tahun 2004 ke tahun 2005. Cari indeks perubahan kos untuk membuat biskuit itu yang dijangka pada tahun 2003 berasaskan 2005 berasaskan 2003. Okey, jadi kalau tengok pada soalan ni, dia melibatkan 3 tahun indeks untuk 3 tahun. Okey, bila dia melibatkan indeks untuk 3 tahun, maka kita gunalah formula muka senyum. Jadi formula muka senyum ni adalah formula hanya menggunakan melibatkan indeks sahaja. Okey, dia adalah melibatkan indeks untuk 3 tahun ni. Kita main-main kat situ. Kita main di mana kita boleh cari indeks untuk 2005 berasaskan 2000 ataupun indeks 2010 berasaskan 2005 sebagai tahun asas ataupun kita bandingkan 2010 dengan 2000. Okey, jadi kat sinilah A, B dan C ya. Okey, baik. Jadi inilah formulanya. Okey, A kali B bagi C sama dengan 100. Okey, di mana A, B, C itu merupakan nilai indeks ataupun merupakan indeks perubahan. Okey. Jadi pada mulanya kita susun dulu. Okey, kita susun tahun dulu daripada tahun yang paling kecil tu. Okey, 2003. Okey, lepas tu diikuti dengan 2004 dan tahun sepasanya 2005. Okey, maka kita buat muka senyum kat atas. Senyum. Mata 2 biji dengan muka senyum. Okey, jadi atas ini adalah A. Ini B. Mata tu A dan B. Bahasa mulutnya C. Okey. Jadi di mana? Jadi kat sini ini dia hanya muka senyum dia hanya boleh guna untuk mengisikan indeks saja. Jangan lupa. Jangan mesti ingat dia hanya untuk indeks saja. Kalau harga kalau dia menimbulkan harga dapat masukkan. Hanya untuk indeks saja. Okey, jadi apa yang perlu kita masukkan ke sini? Okey, kita masukkan tengok apa yang indeks perubahan yang diberi pada soalan. Okey, kalau indeks yang diberi pada soalan adalah tarikh pada 2004 ke 2005 dan meningkat sebanyak 50%. Jadi kita boleh contohkan sebelah adalah indeks perubahan 2005 berasaskan 2004 dan meningkat sebanyak 50%. Kalau meningkat sebanyak 50% bermakna nombor indeksnya adalah 150. Okey, sebab tahun asasnya kita akan letaknya sebagai 100. Bila dia dah meningkat 50%, maka dia akan jadi 150. Okey, ini yang info yang pertama diberi. Okey, info yang kedua, indeks perubahan yang kedua yang kita boleh ambil adalah kita boleh ambil daripada jawapan B yang kita buat tadi. Iaitu indeks perubahan untuk membuat biskuit pada tahun 2004 berasaskan 23 adalah 129.44. Ini yang kita cari tadi.
Okey, jadi 2004 berasaskan 2003. Indeks perubahannya adalah 129.44. Okey, jadi kita dah dapat dua pasang indeks, tapi di mana pada soalan dia ada 3 tau. Ada lagi satu pasangannya adalah itulah yang awak nak cari Okey, cari indeks perubahan kos 4 biskator pada tahun 2005 berasaskan 2003. Jadi indeks harga pada tahun 2005 berasaskan 2003. Jadi ini yang kita kena cari. Okey, baik. Maka ini saya tandakan, saya labelkan sebagai X lah. Okey, katakan saya labelkannya sebagai X. Okey, jadi dengan menggunakan formula A taraf B bagi C sama dengan 100 Ini formulanya. Okey, jadi kita masukkan nilai A, B, C dulu. Okey, yang pertama indeks 2005 bahasan 2004. 2005 bahasan 2004 jadi hampir yang sebelah kanan ni. Okey, 150. Kita B tu 150. 2004 berasaskan 2003 129.44. 2004 berasaskan 2003 129.44. Okey, last sekali 2005 berasaskan 2003. Okey, yang ni yang bawah sekali. Okey, indeksnya adalah X. Itulah kita nak cari. Okey, jadi masukkan ke dalam rumus 129.44 kali dengan 150 bagi dengan X sama dengan 100. Okey, maka pindahkan X ke atas, 100 pindahkan bawah, maka akhirnya dapatlah 129.44 kali dengan 150 bagi dengan 100 sama dengan X. Maka X adalah sama dengan 194.16. Kalau untuk indeks, jawapannya mesti dalam dua tempat perpuluhan sekurang-kurangnya dua tempat perpuluhan. Jadi kita dapatkan nilai X. Jadi dapat nilai X, kita labelkan semula simbolnya adalah indeks perubahan 2015 bahagi 2005 berasaskan 2003. Okey, jadi itulah penyelesaian untuk soalan nombor indeks. Okey, baik. Setakat ni boleh faham tak? Boleh. Boleh. Boleh Okey. Okey, jadi rasanya dah memang ngam dah pukul berapa ni? Sekarang dah pukul 11 Okey, jadi di mana sebabkan saya dah rekod video ni saya dah rekod, nanti saya akan upload dalam grup. Nanti kalau untuk siapa yang tak sempat nak tengok video pada hari ni, jadi nanti boleh tengoklah nanti awak boleh tengoklah video yang saya dah upload nantilah. Okey, jadi untuk siapa yang nak tengok balik, okey ada yang kalau siapa yang rasanya cepat sangat nak tengok balik pun tak ada masalah. Okey, awak boleh buka video, tengok balik video yang saya dah uploadkan nanti Okey, jadi rasa itu saja untuk hari ini. Jangan lupa, okey, tugas untuk awal hari ini adalah selesaikan semua soalan nombor indeks Okey, semua soalan nombor indeks dalam buku modul awak. Terutamanya soalan pasir soalan SPM. Selesaikan semua. Okey, nanti kita hari Khamis kita akan jumpa lagi. Hari Khamis ni kita akan jumpa lagi kita akan bincang, kita sambung dan bincang soalan-soalan lain. Okey, jadi rasa itu saja untuk hari ini. Okey, jadi saya nak ucapkan tahniah kepada semua. Okey, untuk siapa yang hadir pada hari ini. Okey, jadi itu saja. Thank you kelas. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Okay, bye. See you. Sayonara. Bye. Bye. Okay. Bye. Have a nice day. Okay.